today, cikgu ada sediakan 2 set. Cuba tengok set yang pertama. Set yang pertama, jumpa tak set pertama? Okey, soalan ni cikgu dah susun mengikut tendensi. Saya tak kata mesti keluar ya. Based on analysis, ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh keluar. Kalau tak tukar pun dia akan tukar dari segi soalan. Sebab this adalah memang wajib keluar. Okay. So purpose kita hari ini, kita nak buat revision supaya kita lebih faham. Are you ready? Okay, in between kalau tak faham boleh tanya tau. Manalah tahu teacher terlaju ke terperlahan. Okay. Kalau saya duduk ni nampak kan comel. So I need to write. Okay, yang penting korang tengok spin tu. Okay, kita pergi kepada soalan pertama. Can you see the question? Okay, cikgu ada. Cikgu takkan laju sangat ya, sebab laju nanti cikgu seorang dia faham. Kita understand together. Teacher ada beberapa atom P, Q, R, S and T. This one not the actual symbol. Bukan simbol sebenar. Kalau bukan simbol sebenar, maksudnya dalam periksa kita kena jawab guna simbol. Walaupun kita diberi periodic table, kita tahu P ni siapa, kita tak boleh guna unsur sebenar ya, kita kena guna simbol. Okay, pertama sekali kita nak buat dia punya susunan elektron. P berapa? Ni based on the proton number ni, nampak? Kalau Q berapa? 2.6. Kalau R 2.6. S 281. T ni unknown lah biasa, sebab dia lebih daripada 20 ni kita no worries. Okay. Sekarang kita pergi ke bawah. Draw the atomic structure. Dia bukan suruh lukis electron arrangement tau. Ada beza antara atomic structure dengan susunan elektron. Kalau susunan elektron, cikgu tulis kat sini, dalam ni tulis simbol P. Itu susunan elektron. Sebab korang tengok ni, bukan senang nak dapat 2. Sebab kalau murid buat macam ni, dia tak dapat full mark. Bila dia kata atomic structure, means untuk P ni, how many protons ada? Berapa proton? Nah, berapa dia punya neutrons? Nah, jadi dalam nukleus ini, teacher perlu tulis proton 6. Tulisannya abaikan ya doktor, tulisan doktor. 6 proton, 6 neutron kerana dia berada dalam nukleus. Okey. Lepas tu dia 2.4 kan? 2, 4. Dah macam telur dah. Okey, abaikan. Jangan lukis macam ni kena lukis macam ni. Boleh? Faham ke? Okey. Okay, based on diagram 1, siapakah isotop? Isotop tu apa? Atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Jadi kalau korang tengok kat atas ni, siapa isotop? U and R. Kenapa? Dia punya proton sama, nampak tak? 8 biji, 8 biji. Kita ni mungkin pandai, memang kita pandai lah. Tapi kalau kita tak jawab mengikut cara, we never deliver the answer accordingly, kita tak boleh dapat markah tau. Okay? Because kita kena jawab mengikut cara yang dikehendaki. Kat sini nak jawab apa ni? Tadi Q dan R, betul ke?
Betul ke? Saja tanya. Okey, write the electron arrangement untuk S. S nombor proton ni berapa? 11. Cikgu malas scroll atas ni. S berapa nombor proton? Okey, 11 jadi 2, 8, 1. Jangan nak mengada-ngada, teacher saya suka 2 titik, saya nak buat begini. Boleh tak? Tak boleh, sebab benda ni memang ada tau. Bila makin jumpa benda ni. Cikgu kat sekolah elok dah ajar macam ni, korang tambah pula titik. Okay. Am I so fast? Can follow? Okay. Apabila S ni siapa kawan-kawan tadi? S ialah 281 tu kan? Sebenarnya S tu sebenar-benarnya dalam periodic table S tu siapa? Sodium, natrium. Apabila natrium lah kita anggap dia natrium apabila dia expose to air. Air ini ada siapa? Oksigen. Dia bertindak balas dengan oksigen membentuk oksigen S. Dia nak formula kimia. Inilah masalah murid kita. Dia minta formula, kita bagi apa? Persamaan. Dosa sebab sebagai pelajar kimia kita kena tahu beza antara persamaan dengan formula. Tolong bagi apa dia nak jangan bagi apa kita suka. Jadi kalau natrium, jumpa natrium is plus. Oksigen is 2 minus. Dia jadi apa? Na2O. So sebenarnya ini sahaja jawapan teacher. Okey, oksigen S sangat larut dalam air membentuk larutan aqueous. Nyatakan satu pemerhatian apabila ketal limas merah dimasukkan ke dalam larutan yang terbentuk. Okey, ini teacher terguna natrium. Sepatutnya kita kena guna apa? So jawapan sebenarnya ialah S2. sebenarnya jawapan kita kat sini ialah S2O. Ini jawapan kita jangan guna ni. Ini saja saya nak terangkan. Okey. Oksigen S ni tadi yang kononnya kita guna natrium kan? Itu saja nak guna natrium supaya korang nampak. Natrium oksida ni tadi dia larut dalam air kan? Sebenarnya kalau dia larut dalam air, natrium oksida ni sebenarnya S2O tadi tu. Dia akan membentuk apa? Very good. Plus apa? Hydrogen gas. Ini bukan jawapan lah. Ni cikgu sengaja terangkan. Ini bukan jawapan So how to balance the equation? How many hydrogens on the right? 1 biji, 2 biji, 3 biji kan? So sini letak 2. Sini letak 2. Sini tak payah sudah 2. So larutan yang bentuk ialah NaO. Sebenarnya larutan yang terbentuk kalau guna S ialah SOH. Faham ke? Bersifat apa ni? SOH bersifat apa? Alkali. Okey, dia kata, baca balik soalan. Saya sudah tahu dia bersifat alkali. Soalan dia kata, apabila ketal limas merah dimasukkan ke dalam larutan, apa pemerhatian dia? Ketal limas merah menjadi biru. Kadang-kadang kita nampak macam senang. Ada murid dia jawab menjadi biru. Tak boleh tak boleh dapat full mark. Untuk perubahan, kita kena ada warna asal jadi apa? Jadi kita kena jawab warna merah ketal limas menjadi biru. Dapat? Yang ini bukan jawapan, ini penerangan. Manalah tahu tiba-tiba dia minta equation kan? Okay, saya pergi kepada soalan D. Elemen T terletak dalam grup A. Dia boleh bertindak balas dengan klorin membentuk green solid TCl2. Kita tengok dulu siapa T kita. Naik atas. Ini sebenarnya kalau korang tengok betul-betul dia siapa? Iron. Very good. Sebab tu nombor proton ni pelik lebih daripada 20
Okey, dia sebenarnya ferrum iron. Balik kepada soalan. Okey. Dia terletak dalam kumpulan 8. Kumpulan 8 ni bukan yang kumpulan 18 hujung tu tau. Kumpulan 8 tu berada di transition elemen, peralihan yang duduk kat tengah-tengah tu. Okey. Dia boleh bertindak balas dengan chlorine. Means, saya tulis dulu ya. Dia ferrum ni sebenarnya ialah T kita, faham? Boleh bertindak balas dengan Cl2. Dia akan jadi apa? Brown solid FeCl3. Understand? Okay, to balance the equation, this one 2, yang ni 3. Dari sini darab 3, sini darab 2. Ferrum 2. Okay. Ini cikgu guna ferrum. Sebenarnya kalau guna C2T plus 3 ke Cl2 jadi 2TCl3. Kakak ni faham? Tapi ini bukan soalan dia. Soalan dia ialah dia boleh membentuk pepejah berwarna hijau tua atau perak. Maksudnya dia sama ada boleh jadi FeCl3 atau FeCl2. FeCl2 ni warna apa? Hijau. FeCl3 ni warna merah. Soalannya kenapa dia kejap boleh hijau, kejap dia boleh juga jadi perang. So T ini so jawapan ni senang je. Jawapannya apa? T ini adalah unsur peralihan. Jadi Cici akan tengok macam ni. Markah 2, jadi mesti ada 2 points. Okay? Cikgu tak kata 2 ayat cikgu kata 2 isi. Ayat kalau 10, isi tak ada mana. Okey, yang pertama dia kata dia adalah peralihan. So saya dapat 1 markah kat sini. So what? Kalau peralihan dia mempunyai more than 1 oxidation number. Dia boleh jadi ferrum 2, dia boleh jadi ferrum 3. Selain daripada ferrum, siapa lagi yang mempunyai nombor pengoksidaan berbeza? Aluminium. Aluminium bukan 13 B. Cuprum. Cuprum can be copper 1 or copper 2. Okay. To those yang berada di transition peralihan, boleh ikut setakat ni. Bila periksa? Kalau isteri periksa, jadi saya harap korang tumpukan perhatian tau. Tahu yang hari ni kita belajar kalau periksa, amin lah. Okay. Tapi kalau kita tak tumpukan perhatian, sendiri rugi. Jadi saya tak boleh kata diam, dengar, saya tak nak cakap macam tu. Sebab awak yang rugi. Saya keep on teaching je. So concentrate or no, depends on you. Cikgu boleh mengajar je. Gitu. Saya proceed ya. Okay. Kat bawah ni cikgu ada apparatus to determine the empirical formula. Okey, kalau korang tengok ni, first of all, kita ada hydrochloric acid react dengan zinc. Acid hydrochloric bertindak balas dengan zinc menghasilkan apa? Gas hidrogen. So sepatutnya kita nampak kat sini blue. Blue ialah gas hidrogen. Gas hidrogen ni akan masuk ikut sini, masuk ke dalam satu chemical X. Korang tahu tak siapa X kita? Apa dia X kita? Anhydrous calcium chloride ataupun kalsium klorida kontam. Apa tugas dia? Gas hidrogen yang masuk dalam ni, kerja dia ni ialah untuk to dry the hydrogen gas, mengeringkan gas hidrogen. Boleh follow? Okey, so gas yang keluar kat sini kawan-kawan, dia akan jadi hidrogen kering, dry hydrogen.
Dry hydrogen ini akan masuk bertindak balas dengan oksida D. Contoh oksida D, saya ingat contoh yang biasa kita guna apa? Dah belajar tu. Magnesium yang guna mangkuk, tutup mangkuk tu magnesium. Kenapa magnesium guna mangkuk? Magnesium logam reaktif. Kalau logam reaktif kita guna mangkuk yang buka tutup. Tetapi kalau kaedah ini untuk logam tak reaktif. Example of logam tak reaktif apa? Copper. Okay. So actually oxide ni contohlah kita replace dengan copper. So contoh what will happen here ialah the copper to oxide berjumpa dengan hidrogen. Hidrogen yang masuk dan kita tahu hidrogen is more reactive. So hydrogen boleh ambil dia punya O, after that becomes copper plus water. Why hydrogen can ambil O? Hydrogen is more reactive than cuprum. Faham? What is the color of cuprum duooxida? Black. Yang biru tu keturunan larutan dia. Larutan cuprum klorida, cuprum nitrat, cuprum sulfat itu larutan. Kalau cuprum duooxida dia solid, black. Apa lagi warna-warna keturunan cuprum? Hijau, siapa hijau? Copper 2 carbonate, cuprum 2 karbonat. Okey. Lagi satu kat sini dia jadi cuprum. What is the color of copper? Metal. Brown. Okey. Lagi satu yang korang kena ingat. All metals. Semua logam grey. Silver grey lah. Kelabu. Kecuali cuprum perak. So warna logam ni senang sahaja cuprum dia perak. Korang faham tak tindak balas yang berlaku kat sini? Faham? Okay, good. Now we go to the question. Okay, ini ialah berat bekas. Ini ialah berat bekas campur DO. Bekas campur D. Katalah ini 1, ini 2, ini 3. Kalau teacher nak berat D, apa tolak apa? Nak berat D 3 tolak 1. Cuba tolak dapat berapa? Dapat ke 20.6 semua? Gram. Saya tak ada kalkulator ni. Betul. Okay, kalau cikgu nak berat O, apa tolak apa? 2 tolak 3. Jom tolak dapat berapa? Berapa? 1.6 gram. Kakak ni boleh follow? Kalau you betul-betul concentrate tengok saya ajar, memang you boleh follow. Sebab cikgu dah ikut flow Okay. Kalau tiba-tiba terus tak faham, angkat tangan. Soalan dia lah, nyatakan perubahan kertas kobak fluida kontang. Where is it? Pergi sana atas. Korang nampak tak ini? Tiba-tiba ada kobak fluida kontang. Buat apa kerja dia kat sini? Ini gasium fluida kontang ya, tak ada kaitan. Two different chemicals. So what is the function of this dekat sini? Korang nampak tak kat sini ada cuprum campur air? Nampak ke? So dia ni kerja dia detect air. Betul ke air terbentuk? Kalau air terbentuk, what is the color change pada kertas? Ini kertas tau, paper. Paper tu kita letak sini. Kalau terkena air yang terbentuk ni, apa perubahan warna kertas kobak fluida kontang? Ya Allah, 2 tahun belajar macam tak pernah jumpa soalan ni, betul tak? Kita pernah jumpa dah tak ingat. Kalau keluar PSM minggu depan isteri, macam pernah dengar cikgu kat sekolah cakap kan? Okey, warna kertas, lepas ni kena ingat lah. Sampai sini nak lupa tak apa, sampai sini ingat. Dia akan jadi, tengok ni, warna asal dia biru menjadi merah jambu. Apa fungsi kertas tu tadi? Detect presence of water. Kalau
betul ada air terbentuk, warna biru menjadi merah jambu. Teruskan ya. Katanya ada soalan? Tak ada. Ting 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 ting. Okay, calculate the mass of metal D dan oxide. Kita dah kira kat tepi ni. Korang kan tulislah kat sini D sama dengan 20.6 gram. O 1.6 gram. Kalau korang tak tulis G ni, maka ni tak ada. Unit wajib ada. Kalau pandai kira, tak pandai tulis unit, memang tak ada. No chance. You lost the mark ya. Ingat, apa-apa calculation, tengah-tengah tu kalau tak ada unit, lantak. Tapi the final answer, mesti ada jawapan. Mesti ada unit. Korang faham tak? Final tu. Kalau tengah-tengah tu malas tu tak apa. Calculate the ratio of mole D to oxygen. Korang nampak tak soalan dia ada perkataan nisbah. Kalau nisbah, jawapan akhir itu mesti dalam bentuk nisbah. So saya tulis D nisbah O. And I know this one, 20.6 bahagilah dengan dia punya jar 207. 1.6 divide by 16. This one is 0.1 ke? Saya main teka ni, saya tak pandai ni. Ni tu dah sebenarnya 0.1. Correct? So this one I will get 1 nisbah 1. Kalau you punya jawapan akhir, tulis 1 nisbah 1 macam ni, baru dapat 3 markah. Kalau you tulis sampai sini, dapat 2 je. Yang last ni 1 markah ya, dalam bentuk nisbah. Apa? Boleh. Boleh, dan dia ada bentuk nisbah. So from that, kita boleh tahu apa formula empiric oxide D. So the answer is D, O. Terangkan mengapa proses penyejukan, penimbangan dan pemanasan diulang beberapa kali sehingga jisim malah diperolehi. Okey, dalam eksperimen ni tadi kita dah buat DO tambah water kan? Water pula tambah apa? Hidrogen kan? Dia jadi apa? Dicampur water, betul? Okey, lepas korang timbang, korang dapat berat ni. Tadi korang dah kira kan ni berat dia. Dah dapatkan ni berat dia, ni berat dia. Betul ke dah kira? Soalan dia ialah, why we need to repeat a few times? Kenapa kena ulang? Kena ulang. Lepas ulang kita kena pasti jawapannya lebih kurang sama dengan dia. Kalau saya ulang macam tu, maksudnya saya tahu bahawa confirm semua DO ini telah menjadi D. Maksudnya kita nak tahu tindak balas ni berlaku dengan tepat, lengkap. We need to repeat proses apa tadi? Heating, cooling, weighing. Ulang proses apa? Pemanasan, penyejukan dan penimbangan beberapa kali. Terus kenapa kita ulang ni? Jawapannya ialah untuk memastikan No. To make sure all the oxide D kan, cikgu kata semua D dah jadi oxide D, O ni semua dah jadi D. Kan? Orang boleh nampak ke semua DO tu dah jadi D? Tak nampak kan? Tapi bila you repeat beberapa kali dapat jisim yang sama, I sure that betul lah semua DO dah jadi D. Kan? To make sure all the DO react completely. Yes, complete reaction. Saya teruskan. Ting. Korang faham tak tulisan teacher ni? Cita-cita nak jadi doktor, Lala jadi chemistry teacher.
Better kan? Ada tak talent sebagai teacher ni? Okay. Daniel repeat the experiment, replace DO ni dengan ZO. Kenapa dia tak boleh guna kaedah yang sama? Okay, tadi saya gantikan DO ni dengan copper to oxide. Itu nama H kan? H, cikgu kata dia boleh ambil O dia sebab H is more reactive than cuprum. So tindak balas ini berlaku, betul? Tapi bila saya letak zinc oxide, saya letak H2, tindak balas ini berlaku tak? Tak, sebab zinc is more reactive. Kalau cikgu susun, ini hydrogen, ini cuprum, ini zinc, magnesium. So, hidrogen boleh ambil daripada yang bawah je. Dia tak boleh ambil daripada yang atas. So, yang atas ni kena guna kaedah yang mangkuk tadi. Buka, tutup. Ingat tak? Yang itu kenapa kena guna kaedah itu? Kerana mereka ni, magnesium dengan zinc ni reactive towards oxygen. Tapi untuk copper, atau lagi satu ada kawan ni Seko kat sini ni, PB ni, biasanya kita kena guna kaedah tindak balas dengan hidrogen. Okay. So, ada different. So kat sini nak jawab macam mana? Tak boleh. Senang je jawapan dia apa? Zinc is more reactive than hydrogen. Zinc is more reactive than hydrogen. Dah jawab tu pun dah cukup. Okay, my dear friends, saya teruskan ya. Year 2018, John, kawan siapa ni? Menang hadiah nombor berapa? 3. Kalau nombor 3 dapat piala apa? Bronze. Melayu ni apa? Gangsa. Okay, orang selalu periksa, dia akan keluar salah satu dia. Satu dia boleh keluar Cewek macam kecil. Bras dia tahu gangsa, bras dia lalu loyang. Kalau tak keluar gangsa, dia akan keluar loyang. Mana nak ingat loyang? Betul ni kurang. Stand up. Dia ni senang nak ingat. Belakang dia Z kan? So kawan dia stand up. Belakang dia F kan? So kawan dia zinc. Terbalikkan je. Macam tu. So bras ni adalah apa tadi? Gangsa. Loyang. Ni cara ingat lah. Ikut korang nak ingat macam mana. Tiada dibuat daripada gangsa, unsur utama. Apa jawapan dia? Alamak, terbagi jawapan. Jawapan dia apa? Apa? Cuprum. Draw the arrangement of bronze. Syarat nak lukis ni mesti ada atom tu berlainan saiz. Di mana cuprum paling banyak kan? Jadi cuprum tu korang perlu lukis banyak. Yang kawan dia standard ni kena sikit. Jangan korang lukis standard pula lebih banyak daripada cuprum. Okay, jom kita tengok. Okay, nampak tak cicir punya copper tu banyak kan? Okay. Lepas lukis, jangan pula tak label. Wajib label. Perlu tak penuh kotak? Tak perlu. Ini ambil 15 minit melukis bulat. Ya. Macam mana? Tak boleh. Dosa. Dan dia tak boleh lagi besar dan dia tak boleh same size. Kalau same size tak ada mana lah, dia tak boleh menghalang atom solongan tu daripada kosong kan?
Saya teruskan, dah lukis. Oh, dia cerita dia macam ni. Kau tengok yang paling banyak kupon kan? Yang tu kau lukis besar dan banyak. Stand ni yang masuk sikit-sikit kan? Kau lukis sikit dan kecil. Tu je. Lukis 3-4 biji cukup. Lepas tu pastikan dia kecil daripada kupon. Macam tu je. Okey. Bronze digunakan untuk buat monument. Mengapa gangster ini sesuai untuk membuat monument dari segi susunan atom tu? 3 markah. Nak dapat 3 markah, kadang budak-budak bagi 2 poin, dia jawab 2 poin. Saya tu nak bagi 3 markah pun tak boleh. Jadi kita kena cerita pasal kehadiran atom asing yang berlainan saiz, yang mengganggu susunan, yang mengelakkan atom tadi menggelongsor apabila daya dikenakan. Nampak tak berapa banyak poin kat situ? So ada 3 poin kat situ ya kawan-kawan. So pertama sekali, kenapa dia kuat? Pertama kita ada kehadiran atom standar, saiz berbeza. Ini kena highlight. First mark. So apabila daya dikenakan, atom asing tadi dia mengurangkan lapisan atom kupon from sliding. Markah kedua, sebab tu dia lebih keras dan sesuai digunakan sebagai monument. The third mark. Cuba kita jawab soalan tu, kita buat ayat susun demi senang. Cuba baik kasih tanda ting, ting, ting. Ini kan bila tanda kan tiba-tiba poin tu duduk bawah, tak ada kaitan dengan atas serambut. Kita tengok tulisan, Masya Allah. Faham tak maksud teacher? Teacher yang menanda itu manusia. Jadi cuba cantik-cantik tulis yang cantik dan present in order. Ini your last paper ke? Ada yang ni last paper ke? Oh, biology. Yang tak ambil bio selamatlah kan? Dia ada sains komputer kan lagi satu? Sudah ke ni? Siapa ni yang menentukan ni? Okey, saya teruskan. Boleh ke? Dah habis salin? Belum, ya Allah. Ambil gambar saya sekali ke? Tak. Baru nak post.
Okay, continue. Soalan seterusnya. Kita ada cleansing action of soap. Ke atas kotoran bergris. Ini kepala, ekor. Kepala kita panggil apa? Hydrophilic. Dia suka air. Ekor kita panggil apa? Hydrophobic. Tak suka air, fobia air. So name parts A, jawapannya ialah hydrophilic. Diagram 3.3 shows the boy are washing the clothes dekat dengan telaga. Kawan-kawan, telaga mengandungi air apa? Hard water. Hard water itu apa? Apa itu hard water? Apa air lihat? Air yang mengandungi sama ada ion, kalsium atau magnesium. Okey, dalam hard water air lihat, sabun berkesan ke deterjen yang berkesan? Okey, kenapa sabun tak berkesan? Sabun akan membentuk barang tak terlarutkan yang kita panggil dia kekat, scum. It will form a insoluble salt. Boleh? Okay. So kita kena cuci guna deterjen. Okay. Air telaga merupakan lihat. Baiknya soalan ni dia dah bagi tahu. Terangkan keberkesanan tindakan pencucian sabun ke atas kotoran berminyak. Berkesan ke tidak? Lepas tu diterangkan kenapa tak berkesan. So, Ni kena tukar present. Kata orang dalam Google ni tak nampak. kita terangkan ni jawapan dia. Pertama, teacher akan kata anion sabun bertindak malam dengan air magnesium atau kalsium dalam air telaga membentuk kekat. Scum lah. Scum ni ialah insoluble salt. Ini menyebabkan pencucian kotoran berminyak dalam telaga kurang berkesan.
Boleh saya teruskan? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, suggest one cleaning agent can clean more effective. Kalau tak boleh guna sabun, nak guna apa? Detergent. Ingat ya, kalau guna bahasa Inggeris, ejaan biar betul. Okey, cikgu teruskan. Soalan seperti ini, carbon compound, satu soalan memang wajib keluar. Based on JSU, korang tahu tak apa tu JSU? Jadual spesifikasi ujian. When we arrange the questions, according, saya pun pernah terlibat dalam panel-panel buat soalan ni kan. Even buku teks yang korang pakai tu pun saya penilai dia. Jadi, bila dia arrange soalan tu tadi kan, dia mesti melibatkan pemberatan chapter. So, carbon compound is one of the chapter that wajib ada soalan dalam bentuk begini. Jika kalau korang tengok, pemberatan konten dia tu beratlah untuk form 5. Okay? So, from here, teacher, kalau saya jadi awak, saya suka rungkaikan the whole thing, baru saya boleh jawab dekat bawah dengan gembira. Kan? Okay, cuba korang tengok yang ini siapa ni? C berapa? C berapa? 4. H 8. Dia adalah sejenis butena. Okay. Kalau butena, cikgu tambah dengan hidrogen. Apa nama tindak balas tambah hidrogen? Penghidrogenan. Cikgu buat short form hydrogenation. So, teacher buat equation kat sini supaya korang nampak. C4 H8 tambah H2 becomes, help me, C4 tambah je 10. So dia adalah menjadi satu butana butane. Okay? Kakak boleh ikut? Okay. Next kat sini, butena ni telah mengalami penghidratan. Penghidratan ni tambah apa? Water. Okay. Bila tambah water, korang ingat lagi tak mangking dia apa? Apa mangking tambah air? Fosforik Tambah air acid. mangking apa? Jawab je, salah tak berdosa. Asid fosforik. Suhu berapa? Pekat kan? Ni pekat kan? 300 darjah Celsius, betul? Pressure berapa? 60. Okay. Sekarang cikgu nak tambah air, cikgu nak buat equation dia dekat sini tau. C4 H8 tambah water. So dia becomes butanol. What is the formula of the butanol? C4 H9 OH. Allah mak, tak boleh tulis pula kat tepi tu. Sekejap nak. Okay, settle. Now, korang nampak tak sebelah kanan ni, butena telah ditambahkan larutan kalium manganat 7 berasid. Apa nama tindak balas ni? Pengoksidan. Good? Okay, good. Kalau butena mengalami pengoksidaan, dia menjadi apa? Asid butanoid. Mari kita buat equation. Ting.
Okay. Butena. Ni saya nak buat equation untuk dia tahu. C4, H8, pengoksidaan tambah O. O datang dari mana? Kalian menganak ni. Cikgu kena tambah water. Kenapa kena tambah water? Sebab berasid. Acid can only show the property dengan kaliran air. Menjadi, what is the formula of acid butanoic? Apa formula acid butanoic? COOH. Adakah equation ni balance? Dia tambah apa ni? Ada satu benda ni. H2O. Kan? Cikgu salah dah cikgu. So kat sini O dia 1 biji, 2 biji, 3 biji kan? Kat sini 1 biji, 2 biji, 3 biji. Oh, balance. Okay, so ini adalah asid butanoic. Cikgu dah berjaya rungkai table ni, barulah saya boleh jawab soalan. Namakan sebatan R mengikut IUPAC. R mana R? R bawah ni kan? Bahaya ni dah namakan dia. Asalnya dia macam ni kan? Saya salin yang atas ni tau. Sini ada C, betul tak? Betul ke tak betul? Okey. Okey, bila kita tambah air, tengok ni. Kita tambah air dekat dia, ambil pemadam ni, padam double bond kan? So air dia masuk 1H kat sini. Dia boleh masuk OH kat sini, 1H kat sini, betul tak? So macam mana nak namakan dia? Apa nama dia ni ya? Kena masuk kat double bond kan? Ni apa nama dia? Propan 1 all. Side chain dia nama apa? Metil. Metil ni berada pada karbon ke berapa? 2 metil propan 1 all. Faham? Faham ke tak ni? Cikgu. Jangan terus jawab butano, salah. Sebab dia kata IUPAC. Cikgu. Boleh tanya? Cikgu Sakina, boleh tanya? Cikgu Sakina, apa ni yang untuk compound Q tu? Kan itu alkena. Compound Q kan alkena kan? Alkena pengoksidaan dapat alkohol diol. Pengoksidaan alkohol baru dapat carboxylic acid. Okey, tolong ulang. Ima, cuba tolong ulang soalan awak. Cikgu tak dengar. Kalau untuk compound Q kan kalau pengoksidaan alkena kita dapat alkohol diol. Terima kasih. Ambil ibu punya speaker. Okey, sebenarnya kan Iman, cikgu tak dengar, boleh tak minta? Malah sedih pula cikgu tak boleh dengar kita. Refreshing kata. Saya type. Lepas ni habis buka dah satu orang. Saya type. Nak minta Iman, kalau memang tak dengar Iman boleh tak type kat situ? Iman Surya.
Kesian dalam Google Meet ni, cikgu cuba layan. Tolong type boleh? Tidak boleh buatnya alkina akan menghasilkan alkohol diol. Oh, okey, terima kasih. Cerita dia macam ni. Terima kasih ya yang dalam Google Meet tu. Ima, thank you. Okey. Saya lupa satu benda. Nasib baik Ima tolong saya. Mana aku ni? Terima kasih Ima ya. Saya ingatkan alkohol. Okay, sorry. Roger. Okay, ada korang tak nampak ke? Saya nampak. Okay, kat sini dia ada sedikit error. Saya lupa ni ialah butena, dia bukan alkohol. Dia punya error dekat sini kawan-kawan. Saya buat balik equation ni. How come you all tak nampak? Okay, saya ulang balik. Yang ini ya. Butena. Sebab kita ingat dia butanol. Tak nampak, tak perasan. Tambah O. Tambah air. Okay, dia akan jadi diol alkohol. Maksudnya, dia akan jadi C4 H8 OH2. So ini adalah sejenis alkohol diol. Okay, kita turun bawah. Dah salin ke perubahan tadi tu? Hijau ni. Okay, draw the structural formula of R. R siapa? Ni R kan? Ni suruh lukis siapa ni? Butanol kan? Macam mana lukis? Dia asalnya macam ni kan? Betul ke salah? So, nak tambah air tu kena tambah dekat double bond. Padam tambah OH tambah H. Yang lain ni semua korang letak H tau. Okey, R. R ni siapa tadi? Cepat. R siapa? R ialah sejenis alkohol kan, butanol. So, butanol, ni ialah butanol, sejenis alkohol. Dia tindak malah dengan metanoic acid. Carboxylic acid campur alkohol jadi apa? Ester. Okay, soalan dia beri satu sifat istimewa ester. Berbau wangi, berbau harum, sweet smell. Okay? Compound P is produced dengan memanaskan butena dengan gas hidrogen. Nyatakan fungsi nikel. Makin. Yang dalam Google Meet ni okey ke tak okey ni? Google Meet okey? Nak kat luar pula jawab. Okey Cikgu tengok juga sikit-sikit ni kesian yang Google Meet, okey?
Okey, cikgu teruskan. Apakah tindak balas Y? Naik balik atas. Apa tindak balas Y tadi? Ha? Okey, sementara tak dapat kertas tu, kita tengok dulu yang kat sini. Namakan tindak balas Y. Naik balik atas. Apa nama tindak balas Y? Kat sini apa? Pengoksidaan. Okey, tulis tindak balas bagi tindak balas Y. Cikgu dah bagikan persamaan Y tu. Mana persamaan ni? Ni kan? Dapat? Okey, next. Uraikan dengan ringkas satu ujian kimia untuk membezakan sebatian P dan butena. Sebatian P dan butena. P siapa? Siapa teacher punya P? Butana. Okey, macam mana nak bezakan butana dengan butena? This is my butana. This is my butena. Kalau uraikan kawan-kawan, dia minta dia punya prosedur dan pemerhatian. Jadi, macam mana kita nak bezakan alkana dengan alkena? Sama apa? Bromine water. Yang mana warna bromine water berubah? P ke butena? What happened to the color of the bromine water in butena? Brown to colorless. Kalau P ada perubahan tak? Tak ada. Okey, jadi macam mana nak jawab untuk 3 markah? Okey, kat sini kita ada contoh jawapan. Sebatian P dan butena dialirkan. Prosedur ni penting ya, melalui air bromin. Kenapa cikgu kena alirkan? Kerana sebatian P dan butena ni adalah karbon 4. Karbon 4 pada suhu bilik dia adalah gas. So kita alirkan ke dalam air bromin. Kalau kita tak nak guna air bromin, kita boleh guna larutan kalium manganat 7 bersih. Okey, kita fokus pada air bromin, boleh tak? Okey, warna perak air bromin yang teacher gariskan ni tau, berubah kepada tidak berwarna. Itu kalau cikgu guna bromin. Kalau cikgu guna larutan kalium manganat 7 bersih, dia jadi apa? Purple to colorless. Ini dalam butena. Kena cerita pula, bukan apa cerita. Kena cerita manakala warna dia kekal dalam tabung uji P, sebab P ini adalah butana. Yang dalam Google Meet nampak tak?
Okey. Okey, boleh saya teruskan? Dah saling tu belum? Okey, 3 perusahaan lagi yang belum salin. Tak nampak? Ting, nampak tak? Saya dah beritahu banyak kali, kalau kita pandai macam mana pun, kalau kita tak jawab mengikut cara dia, kita tak dapat. Sebab bila korang cerita pasal bukti 6, korang takkan cerita pasal P. Kena cerita dua-dua, so that we can see the comparison. Boleh ke teruskan? Ada lagi nak menyalin tak? Tak ada. Okey, kita teruskan. Eksperimen 1 dan 2 yang dilakukan oleh Fatima dalam amal kimia. What is this? Asid hidroklorid. Kita tahu asid hanya boleh tunjukkan ciri dia dengan kehadiran air. Kalsium granules. Kalsium ni adalah logam. Kalsium. Asid campur logam jadi apa? Mari kita buat equation. HCl campur kalsium. What are the products? Kalsium klorida tambah H2. How many hydrogens? 2. I put in 2. Okay, jadi kalau korang tengok dia menghasilkan gas hidrogen. Betul korang nampak kat sini blup 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 blup. Gas apa? Hidrogen. Ini awalnya berlaku tak? Berlaku kerana ada air. Air ini menyebabkan HCl mengion kepada ion hidrogen dan ion klorida bebas bergerak. Okey. Takkan ni okey? Now we go down there. But the problem right now ialah kita ada HCl dalam tetrachlorometana. What is tetrachlorometana? Dia adalah organic solvent. Bila dia organic solvent, maka HCl kekal dalam bentuk molekul. Ada tak ion bebas bergerak? Berlaku tak tingkat malas? Tak, maka tak ada bubbles. No hydrogen. Okay. Apakah maksud asid? Asid ialah bahan apa kawan-kawan? Yang mengion dalam air menghasilkan ion hydrogen. Kalau in English, acid is a substance that ionizes
water to produce hydrogen ions. Okay, one observation in experiment 1. Kita nampak hidrogen kan? Boleh tak kita kata gas hidrogen terbebas? Dalam observation haram sebut nama. So kita boleh sebut apa yang kita nampak. Cikgu pun sebut colorless gas release. Boleh ke? Can I see the colorless gas? Can I see? I just can see the bubble. So we can see gelembung gas tanpa warna, ni tanpa warna terbebas. Bubbles of colorless gas is released. Bubbles of colorless gas released. Tetra tu ada formula kimia ke? Muhammad tanya. Tetraklorometana ke? Tetraklorometana formula dia ialah CCl4. Kalau cakap gas hidrogen terbebas, boleh ke? Tak boleh. Pemerhatian tak boleh sebut gas hidrogen. Pemerhatian hanya guna mata sahaja. Okay, write the ionic equation. Sebelum, ionic equation teacher naik ke atas. Nak bagi korang nampak. Ionic equation tu tindak balas pertama. Kerana tindak balas kedua tidak berlaku. Cuba korang tengok macam mana nak buat ionic equation This is acid. Acid sentiasa diwakili oleh apa? Hydrogen ions. Dia akan react dengan calcium granules. Sampai sini boleh. Sekarang Ca dengan Cl2. Yang ini cikgu turunkan hydrogen ion. Yang ini cikgu turunkan Ca. Sekarang Ca dengan Cl2. Cuba korang tengok kat depan ni, ada Ca dengan Cl2 tak? Siapa yang ada? Ca sahaja yang ada kan? Jadi kita kena turunkan Ca sahaja. Ca dalam keadaan ni 2+. Bila turunkan salah seorang, turunkan dalam diri dia. Boleh faham setakat ni? Plus H2. Ada tak H kat depan? Ada. So kita turunkan H2 dari asal dia. Jadi kenapa teacher jadikan dia ion? Sebab kita turunkan salah satu sahaja. How many hydrogen are there? 2. Taruh sini 2. Okay? So this is my ionic equation. Tiada perubahan dalam eksperimen 2. Terangkan mengapa? Kenapa tak ada perubahan dalam eksperimen 2? Tak ada air kan? Bila tak ada air, tiada freely moving hydrogen ion. Tiada ion bebas bergerak. So maka ada 2. Saya akan sebut ayat yang pertama untuk maka kedua. Pertama, cikgu akan kata HCl kekal sebagai molekul dalam tetraklorometana. Saya ulang balik. Maka pertama, HCl kekal sebagai molekul neutral dalam tetraklorometana. Untuk markah yang kedua, cikgu akan kata tiada ion hidrogen bebas bergerak. Tiada ion hidrogen bebas bergerak untuk bertindak balas dengan kalsium. Dapat tak yang dalam Google Meet ni?
Dalam Google Meet dapat English, you want English. Okay, this is my English. Can you see the English? Can you all see the English? Okay, next question. Jom kita teruskan eksperimen 1. Hello. Hai. Eksperimen 1 diulang menggantikan kalsium dengan kalsium karbonat. Kalau logam, gas hidrogen. Kalau kalsium karbonat, gas apa terbebas? Gas karbon dioksida. Soalan dia ialah terangkan dengan ringkas macam mana nak mengenal pasti gas tersebut. Kat sini markah pertama is the procedure. Markah kedua is what has been observed. Apa yang diperhatikan. So, cara kita nak jawab this one. Flow the gas, alirkan. Nampak tak? Ini kaedah. Satu markah. Dalam air kapur. Air kapur menjadi keruh. Markah kedua. Okay, next question. Jom tengok soalan seterusnya. Halo. Okay, jika 1 gram calcium carbonate react with 25 cm³ acid, jom kita buat equation HCl tambah, jangan tunggu cikgu, korang buatlah sama-sama, tambah CaCO3. What are the products? Jadi apa? CaCl2 tambah carbon dioxide tambah water. H2 letak sini 2. Dia kata 1 gram calcium carbonate bertindak balas dengan 25 cm³ asid hidroklorik. Okey, dia nak berapa molarity, kemolaran dia. So, this is my first langkah. So, yang kedua, cikgu kena cari bilangan mol. Kat sini saya boleh cari bilangan mol apa? Kalsium karbonat. Kenapa? Selalunya pepejam kita tak boleh cari, no. Tapi dia dah kata kat sini bertindak balas lengkap. Means kalsium karbonat ni habis. So, cikgu cari bilangan mol kalsium karbonat. Gizin bahagi gizin molar. The gizin is 1 gram. Gizin molar ni korang tambah ni, korang dapat 100. Tak percaya cuba buat. Dapat tak 100? Cikgu tak ada ini belasan ni ha. Kira betul-betul.
Betul tak? 1 bagi 100, betul? Dapat 0.01 mol. Okey, lepas tu kita kena buat ratio nisbah antara dia yang kita cari dengan dia yang baru kita cari mol dia. Cikgu dapati 2 HCl nisbah dia 1 calcium carbonate. Right? So when the calcium carbonate is 0.01, this one will be kena 2 lah, 0.02. Dah dapat mol, boleh tak teacher nak cari dia punya molarity? Volume dah ada. Allah, kat mana aku nak tulis sekejap Cikgu tulis kat sini tau, langkah keempat. Bilangan mol 0.02 sama dengan M, tak tahu. V25 divide by 1000. 25 teacher ambil dekat sini. So M jadi berapa? Guna rumus MD over 1000. Dapat 0.8 ke? 0.8 unit mol decimeter cube. Boleh saya teruskan? Saya padam ni sebab dia mengganggu. Okey, cuba tengok ni kawan-kawan. Bila ada pepejah perak dia, saya sudah tahu dia siapa? Cupra. Saya sudah tahu dia adalah Cupra. Cupra. Okay, cuba kita tengok dekat sini berlaku tindak balas antara larutan Cupra 2 nitrat bersama dengan logam X. Tindak balas ni berlaku, nampak tak? Logam Cupra telah disesalkan. Maksudnya X ini lebih reaktif. So X akan menyesalkan Cupra, will displace the copper, membentuk X nitrat campur copper. Copper has been displaced, so I can see the copper down there. This one ialah colorless solution of X nitrat. Okey, kita pergi kepada soalan. Namakan jenis tindak balas yang berlaku. Apa nama tindak balas ni? Yes. Penyesaran logam. Metal displacement reaction. Tindak balas penyesaran logam. Cadangkan logam X. Terangkan jawapan anda. Kalau cikgu nak ambil logam X ni adalah lebih reaktif ke kurang? Contoh logam reaktif siapa? Magnesium atau zinc. Saya letaklah magnesium. Tapi bila cadangkan ini, jangan bagi formula. Salah. Wajib eja. 1 markah. Terangkan jawapan anda. Kenapa pilih magnesium? Magnesium, hijau lebih reaktif dari Cupra dalam apa? Ciri kereaktifan
logam. Okay, in English, I will say that magnesium is more reactive than copper in metal reactivity series. Magnesium is more reactive than copper in metal reactivity series. Dapat Google Meet? Google Meet okay? Okay, tuliskan persamaan setengah pengoksidan bagi tindak balas darjah 6,1. Darjah 6,1 pengoksidaan. Tadi cikgu suruh gantikan dengan magnesium kan? Mari kita buat tindak balas ni together. Cuba buat ya, tak buat rugi. Buat biasa, menangis. Tak faham nak jawab. Magnesium campur kupron apa dari larutan dia? Kupron nitrat ke sulfat? Nitrat. Sebab kita kenapa teacher boleh guna magnesium? Sebab saya sudah cadangkan tadi. Kalau tak cadang, kena guna X. Okay, what will happen here? Magnesium, nitrat, campur copper. This is equation. Dia nak half oxidation sahaja. Apa nombor pengoksidaan magnesium? Nombor pengoksidaan kosong. Kenapa? Atom atau molekul kosong. Kupron ni 2 plus minus 2 plus minus. This one kosong. Jadi kalau korang tengok ke atas ni, siapa yang mengalami pengoksidaan? Magnesium ke kupron? Magnesium ke kupron? Cikgu, ada jawapan magnesium, ada jawapan kupron. Magnesium lah, korang tengok nombor dia dari kosong jadi plus 2, meningkat kan? Kalau meningkat maksudnya magnesium lah yang mengalami pengoksidaan. Tetapi kalau kau tengok kupron ni dari plus 2 turun kepada kosong, mengalami apa? Reduction, penurunan. So sekarang saya kena buat equation untuk magnesium. Tengok yellow, magnesium telah menjadi Mg2+. So kamu tahu dia ni kosong, dia ni plus 2. Kat mana nak tambah elektron, sebelum atau selepas? Berapa biji nak tambah elektron? Kenapa tambah 2? Sama dengan negatif 2 kan? Boleh potong, nampak? So dapat sama dengan kosong kan? Itu cara. Yang bawah ni korang janganlah buat biasa, itu cikgu nak okay. Okay, follow? Okay. Percayalah, apa yang cikgu ajar hari ni memang ada yang akan keluar dalam periksa. Percayalah Tapi kalau keluar periksa tak boleh jawab, tak ada makna. Saya ulang balik. Tak boleh jawab, tak faham nak jawab, tak ada makna. Okey, ini adalah YouTube. Apa? YouTube. Okey. Sebelum nak cakap banyak, saya suka buat equation. Okey, kalau kita tengok ni ferrum 2. Ferrum 2 jadi apa? Ferrum 3. Jom kita buat equation. Ferrum 2 jadi ferrum 3. Kat mana cikgu nak tambah elektron? Sebelum ke solar power? Berapa biji? 1. Dia mengalami apa ni? 2 meningkat 3 jadi bagus. Dia ni derma ke terima elektron? Derma. Kalau derma, dia anode ke cathode?
Pandailah korang. You aja korang. Anode negatif. You cikgu cakap je. Confuse aku ha. Okay, anode negatif dia sama macam sel kimia. Okay, tengok sebelah kanan ni ya. Di sebelah kanan ni, cara nak buat equation ni marvelous sikit. Buka biji mata elok. Jadi dia dah, kenapa jadi macam tu cikgu? Tengok ni. Larutkan kalium dikromat. Kalau dikromat, apa formula ion dia? Kita dah belajar Cr2 O7 2 minus akan menjadi apa dalam tindak balas ni? Saya tak nak korang hafal equation ni dalam Malaysia boleh jadi korang kena belajar buat sendiri. Cr3 plus. Dalam satu equation kita boleh tambah E. Apa tu E? Kita boleh tambah water. Kita boleh tambah apa lagi? Hydrogen ions. Sebenarnya kita boleh tambah 3 perkara ni, tapi selalunya kita tambah elektron je kan. Jadi korang tengok ni, sekarang saya nak balance equation ni, buka biji mata elok. Chromium ada berapa? 2 biji. Letak 2 biji. Faham? Oh, ada berapa biji? Jadi kat sini saya kena sebelah arrow ni saya kena tambah apa? Untuk dapat 7O. H2O nya saya nak kena tambah berapa? 7 lah. Kenapa saya nak tambah 7 air? Sebab saya nak dapat 7O. Tetapi bila saya tambah 7O, sebelah sini dah terlebih 14 hidrogen. Faham? Jadi kat sebelah sini cikgu kena tambah apa? 14 hidrogen. Setakat ni yang dah balance apa? Charge. Baru charge tau. Sorry, atom. Yang kita nak balancekan sekarang adalah dia punya charge. Tengok elok-elok. Ini charge berapa? Negatif 2. Mana tahu? Nampak tak? Ini total charge dia berapa? 14 times 1 plus 14. 2 times 3 plus 6. This one 0 kan? Jadi kalau korang tengok on the left side, negatif 2 darab tambah 14, jadi apa? Positif 12. Sebelah sini positif 12 tau, saya tulis tak nampak ni. Sebelah sini plastik tambah kosong apa? Plastik, betul? So kat mana saya nak tambah elektron? Sebelum ke selepas? Sebelum. Saya tulis kat sini tak nampak ni. Tak cukup tempat kejap ya. So kat sini teacher kena tambah berapa biji elektron? 6 elektron. Kerana 6 elektron ni sama dengan negatif 6. So 12 tolak 6, 6. Sampai pukul berapa Aiman tanya? Sampai pukul 7.30 Aiman, Saboy. Dekat elektron ada negatif tak? Tak ada. Okey. Dia ni terima ke buang elektron? Halo? Terima. Kalau terima dia undergo apa? Undergo apa? Reduction. Okay, next. Kalau dia undergo reduction, dia terminal apa? Cathode. Cathode. Positif. So, teacher akan tulis kat sini dia ni adalah cathode positif. Ingat, anode selalu pengosidaan, cathode selalu penurunan. Soalan yang pertama, apa fungsi asid sulfurik cair? Asid sulfurik cair. Complete the circuit, salah. To allow movement to complete the circuit. Membenarkan ion mengalir untuk melengkapkan hitam. Nah, ini jawapan dia.
Kena jawab lengkap. Allow ion movement to complete the circuit. Soalan seterusnya, label terminal negatif. Saya dah label ke belum? Macam mana nak label? Tulis je negatif macam ni, nampak? Okay, next question. Berdasarkan rajah 6.2, terangkan proses yang berlaku di terminal negatif dari segi pemindahan elektron. Okay, pemindahan elektron, kalau korang tengok ini yang kita nak terangkan. Ferrum 2, ion ferrum 2 menderma elektron membentuk ion ferrum 3. Okey, jadi kita akan terangkan ion ferrum 2 termnya ialah dioksidakan kepada ion ferrum 3 dengan menderma elektron. Ion 2 ion has been oxidized to ion 3 ions by donating electrons. Ion 2 ions is oxidized to ion 3 ions by donating electrons. State the color change of acidified potassium dichromate. Perubahan warnanya apa? Purple to colorless. Jingga kepada hijau. Kalau saya jawab jingga kepada hijau, kalau saya tanda si pangkah. Sebab saya dah kata kita memang pandai, tapi cara jawab tu penting. Warna jingga siapa? Warna jingga the orange tu boleh. Warna jingga kena sebut larutan kalian dikromat 6 berasid barulah menjadi hijau. The orange acidified potassium dichromate 6 solution turns green. Warna asal siapa jadi apa? Itu cara jawab. Okay, proceed. Tulis persamaan ion untuk proses yang berlaku di 6B. Yang ini kita dah buat tadi. 6B chromium. This is the answer. Bagi nampak dia padam cas-cas ni pening pula. Dapat? Suggest another solution yang boleh menggantikan iron 2 sulfate solution. Dia boleh undergo oxidation. Larutan kalium bromida, potassium bromide solution. Ya, larutan kalium bromida, larutan kalium klorida pun boleh. Boleh saya teruskan? Korang okey tak? Cuba jaga okey? Allah sedihnya okey? Allah sedih. Sabar Sekejap lagi kita break. Kita break buat apa?
percayalah apa kita belajar hari ni ada yang keluar. 7. Yang kena cubit ni. Okey, electrolysis. Kawan-kawan, kita bila diberi soalan electrolysis, perkara pertama cikgu kena tengok ialah apa? Elektrod. Perkara kedua kita kena tengok apa? Kepekatan. Ketiga cikgu, kalau bukan elektrod, bukan kepekatan, baru kita tengok E0. Faham? Okey. Cuba korang tengok sekarang, elektrod, carbon. So adakah faktor elektron? Taklah, carbon kan inert. So bukan faktor elektron. Yang kedua dia pekat tak? Ada tak statement kat sini dia pekat? Tak ada. So kita kena ikut E0. Oh okey tak? Kena kau gelap. Oh okey tak nampak yang ini. Terima kasih. Tapi tak ada masalah. Sekejap Terima kasih kerana bagi tahu. Sini karbon. Dia masalah, ini anod kan? Masalah anod yang tak boleh sama dengan elektron. Kalau kat sini kuprum lantar dia tak kisah, tak ada gangguan. Masalah apabila sini kuprum. So bukan faktor elektron. Faham tak? Okay. Masalah apabila anod sama dengan elektron So dia bukan faktor elektron, dia bukan faktor kepekatan, jadi cikgu kena ikut E0. Okay, now based on diagram 7.1, terangkan tindak balas yang berlaku di anod dan kathod. Mesti ada aspek berikut. Okey, saya tahu korang kita akan jawab dalam bentuk jadual untuk dapat 8 markah. Sebelum saya tunjuk kepada awak jawapan, kita nak buat equation dulu together. Sebab tanda-tanda kita salin je. Kita jadi Johan menyalin. Kuprum donitron apa ion yang ada? Cu lagi NO3 minus. How about the water? OH minus. Kalau based on the E0 values, dia bagi tak E0 values kat bawah ni tak ada, tapi dalam biasa dia akan bagi. Untuk anode, kita kena ambil nilai yang lebih. Anode dalam ni positif, tapi E0 values kita akan ambil yang lebih negatif ke positif? E0 value negatif ke positif? Negatif. Jadi kalau you all ada jadual tu, you boleh refer, you akan dapat OH lebih negatif. Kalau OH negatif, ingat tak apa equation dia? 4 orang hutan minum 2 air, makan otak-otak 4 biji apple. Right? Untuk kathod, kita kena ambil nilai yang lebih positif. So kalau korang tengok dekat nilai E0, copper ini lebih positif. So teacher akan buat equation untuk copper Cu2 plus menjadi Cu plus 2E. Okay, soalan ni lebih baik jawab dalam jadual. Sebab dia nak anode, kathod. Cuma observation dekat sini kita nampak oksigen. Apa yang kita nampak? Bubbles of colorless gas. Kalau kat sini kita nampak kupram, apa observation dia? Become sticker. Okay, good answer, but I prefer brown metal deposited. Kenapa logam? Perak. So nak dapat 8 markah macam mana? Jom kita tengok contoh jawapan. Jawab soalan macam ni kan kawan-kawan, biasakan menjawab dalam bentuk apa teacher kata?
Luar. Okay, this is how do we answer. Pertama, observation. Sebab dia keluar oksigen, gelembung gas tak berwarna. Ini cikgu nampak copper, elektron menjadi menebal. Cikgu dah kata tak best, answer ni tak best. Kita guna apa? Kenapan, logam, perak. Tapi kalau awak tanya teacher, kalau saya bagi jawapan menebal ni diterima tak? Terima. Terima. Memang diterima lah. Brown, metal, deposited. Okay, the product oxygen gas, this is copper metal. Apakah faktor yang mempengaruhi? Okay, tak nak jawab macam ni. So kalau tak nak jawab macam ni, kita nak jawab macam mana? Nilai, kita boleh cakap pasal nilai E0 kan? Nilai E0 ion OH minus lebih apa? Negatif. Berbanding apa tadi? Neutral Berbanding ion nitrat. Ini jawapan untuk ni. Kalau untuk copper ni, kita akan kata nilai E0, the E0 values of copper nilai E0 ion cuprum 2 lebih positif dari ion hidrogen. Dah ke? Unit time? Nak salin? Yang dalam Google Meet dah ke belum? Dah salin? Okay, good. Kita tengok lagi satu soalan sebelum break.
Okay, the electrolysis of copper to nitrate solution, dia repeat dengan terminal bateri itu diterbalikkan. Bila terminal bateri diterbalikkan, dah jadi faktor apa? Faktor elektron. Sekarang ini anode. Anode dah sama dengan elektron. So dia dah jatuh hukum kepada faktor elektron. So benda yang sama, beza dia dekat mana? Anode ni tadi, kita buat equation, anode will dissolve. So copper plus jadi Cu2 plus 2E. Alamak, tak share lagi, kesian. So dekat anode dia akan dissolve, dekat cathode dia akan deposit. So benda yang sama ini kita nak jawab dalam bentuk jadual, tapi sekarang faktor dia ialah faktor elektron. Jom kita tengok. Okey, sekarang elektron dia ialah anode. Observation, kita nak cerita pasal anode sahaja. Kalau korang tengok soalan ni, baca balik soalan. Explain the change at anode. Baca soalan, dia nak anode ya? Tak payah cerita pasal cathode. So, kita tahu Cu jadi Cu2 plus. Bila Cu jadi Cu2 plus, saya punya produk ialah copper 2 ions. Electron becomes thinner. Factor that affected ialah type of electron. Okey, kita balik kepada soalan tadi, last question. Cuba baca bawah soalan tu. Warna biru remain unchanged. Why is it blue color? Kenapa larutan ini berwarna biru? Copper 2 ion. Cuba tengok equation yang teacher buat ni. Ya, copper 2 ion. Bagus set. Apa ni yang jawab ni? Saya nak kita refer ni kejap. Equation yang teacher buat. Kalau kita tengok anode, copper atom jadi copper ions becomes more blue. And then the copper 2 ions jadi balik copper atom. So kembali kepada asal kan? So intensity warna biru ni berubah tak? Tak, ini yang kita nak terangkan. Bila kita nak terangkan, maksudnya cara kita nak terang ialah Safe enough. Aduh. Weh. kat sini penerangan dia. Kadar pengayonan Cu jadi Cu2 plus kita panggil pengayonan. Kepada ion proton di anode sama dengan kadar nyacas. Nyacas maksudnya Cu2 plus jadi balik Cu. Di cathode adalah sama. Ini penerangan dia.
Tak nampak. Ya Allah. Korang ni faham ke tak faham ni? Tapi dia nak masuk 7.30 ni dia tak boleh fokus kan? Itu semua alasan dunia, betul tak? Kalau nak cipta alasan, korang Tuhan. Kan? Tapi faham lah letih kan? Yang pagi tadi kelas tambahan ke sekolah ke? Saya pun masuk office ni. Office pukul 5 terus masuk ni. Office kat mana? Kacang. Ni balik malam ni kacang. Tapi nampak penat sangat tak? Penat sikit. Sebab mindset. Faham tak? So jangan kita bagi penat tu kawal kita. Kita yang kawal penat. Kalau ikut saya punya anak tu lagi tua daripada awak. Maksudnya saya dah tua tau. Tapi I still can. So you also can. Okey, yang ini kita penting ngam-ngam kat sini. Nak masuk soalan baru takut tak sempat. Periksa bahasa Arab hari ni kesian. Muhammad Muhaimin jawab. Faham? Okey, so kita come back again 8 o'clock waktu Malaysia. Sambung nanti pukul 8 Okey, sembahyang maghrib. Solat maghrib, minum air di toilet.